Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, polis maju, satu haluan, sehaluan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam perkongsian ilmu tuition online Perlis Mengaji. Apa khabar murid-murid cikgu pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Murid-murid, tak lama lagi kamu akan bersekolah. Mungkin ramai yang tak sabar-sabar untuk berjumpa dengan rakan-rakan dan juga guru-guru di sekolah. Ingat satu pesan cikgu, rajin-rajinlah belajar seperti kata ungkapan, tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahat. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah penjodoh bilangan. Baik, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tonton sebuah video lagu yang berkaitan dengan penjodoh bilangan. Lagu Penjodoh Bilangan, Siri 2. Adikku pergi berkhemah, segulung tikar, segelung tali, dan juga selingkar ubat nyamuk, tidak dilupa bawa bersama. Adikku masak dalam hutan, segenggam beras, secubit garam, dan juga sesudu gula merah. Tambahlah enak rasanya. Baiklah, lagu yang berkaitan dengan penjodoh bilangan itu tadi akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Baiklah murid-murid, untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu perlukan buku teks Bahasa Melayu tahun 6 untuk aktiviti pembelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, aspek tata bahasa yang akan kita pelajari pada hari ini, standard kandungan 5.1, memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks, dan standard pembelajaran 5.1.1, memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks yang betul. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, marilah kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini.
Ini Pak Cik Badrul. Hai. Hari ini, Pak Cik Badrul memakai sehelai baju yang baru dibelinya. Dia kelihatan sungguh kacak. Sebelum pergi kerja, dia bersarapan dengan sekeping roti. Pak Cik Badrul pergi kerja dengan memandu sebuah kereta berwarna merah. Nampaknya ada 3 perkataan baharu yang akan kita pelajari pada hari ini. Helai, buah dan keping. Tahukah kamu kata ini tergolong dalam kata apa? Tidak. Helai, buah dan keping dikenali sebagai penjodoh bilangan. Helai digunakan untuk bilangan benda yang nipis, lembut, lebar dan panjang seperti kain, selimut, cadar dan kertas. Buah digunakan untuk bilangan benda-benda besar seperti rumah, meja, kapal dan komputer. Keping digunakan untuk bilangan benda-benda yang keras, nipis dan pipih seperti roti, papan, tanah, kad dan atap. Ada banyak lagi penjodoh bilangan dalam bahasa Melayu. Jom kita teruskan pembelajaran ini. Okey, murid-murid. Kamu dah saksikan video pembelajaran tentang penjodoh bilangan itu tadi. Baik, murid-murid, apakah itu penjodoh bilangan? Ya, penjodoh bilangan ini kamu telah pelajari sejak dari tahun 1 lagi. Cuma yang membezakannya sekarang, aras kamu lebih tinggi apabila berada di tahun 6. Baik, penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama kata bilangan untuk membilang kata nama seperti manusia, haiwan, benda, tempat dan sebagainya. Penjodoh bilangan juga digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Biasanya, penjodoh bilangan hadir selepas kata bilangan. Murid-murid, masih ingat tak lagi dalam slot terdahulu cikgu telah kongsikan berkaitan dengan bijak bahasa berkaitan dengan kata bilangan yang telah kita pelajari bersama-sama dahulu. Okey, penjodoh bilangan hadir selepas kata bilangan seperti kata bilangan tentu seperti 2, 3, 20, 400, 4,000, 1 juta dan sebagainya. Ini melibatkan kata bilangan tentu. Sementara kata bilangan tak tentu pula, contohnya seperti beberapa ekor ikan, beratus-ratus kotak, beribu-ribu limau dan sebagainya. Dan seterusnya, kata bilangan himpunan, ya, seperti berjuta-juta orang, beribu-ribu orang, beratus-ratus ekor kambing dan sebagainya. Penjodoh bilangan kita yang pertama ialah ekor. Ekor merujuk kepada semua jenis haiwan seperti harimau, rusa, buaya, ikan dan rama-rama. Murid-murid, sekiranya bilangan yang sedikit, kita gunakan penjodoh bilangan ekor. Ya. Tetapi apabila semua haiwan ini berada dalam bentuk kumpulan, kita akan menggunakan penjodoh bilangan kawan. Sekawan kambing, sekawan lembu sedang meragut rumput dan sebagainya. Baik, contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan penjodoh bilangan ekor ialah harimau ialah seekor haiwan yang berdarah panas. Ayat yang kedua, beberapa ekor rama-rama hingga pada bunga yang ditanam oleh ibu di halaman rumah. Contoh gambar di bawah, 2 ekor rusa dan seekor harimau.
Murid-murid boleh membina ayat berdasarkan gambar yang cikgu berikan sebagai salah satu aktiviti pengukuhan dan juga untuk memantapkan penulisan kamu. Penjodoh bilangan buah merujuk kepada benda yang besar dan padu yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu seperti bandar, kereta, rumah, buku, kotak, peti sejuk dan taman. Contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan penjodoh bilangan buah ialah Encik Faizal memandu sebuah kereta berwarna merah. Aina beriadah di sebuah taman rekreasi yang berhampiran dengan rumahnya. Contoh gambar yang cikgu paparkan untuk kamu membina ayat ialah sebuah kereta dan sebuah rumah. Penjodoh bilangan bilah merujuk kepada benda yang tajam seperti pisau, parang, kapak, gunting, keris, sabit dan sebagainya. Contoh ayat, ibu menyiang ikan menggunakan sebilah pisau yang tajam. Cikgu warnakan dengan warna merah ini ialah penjodoh bilangan. Seterusnya, contoh ayat bagi penjodoh bilangan bilah, Datuk menggunakan sebilah kapak untuk menebang pokok kelapa di belakang rumahnya. Penjodoh bilangan di sini, sebilah kapak. Contoh gambar yang cikgu paparkan, sebilah pisau. Biasanya pisau ini digunakan untuk memotong daging. Dan seterusnya, keris warisan bangsa Melayu, iaitu keris yang sering digunakan untuk mempertahankan diri pada zaman dahulu. Tapi pada zaman sekarang dijadikan sebagai hiasan. Baik, penjodoh bilangan deret merujuk kepada benda yang tersusun seperti kedai, rumah, bangunan dan kereta. Contoh ayat yang kita boleh bina, sederet rumah kedai telah hangus dijilat api dalam kebakaran. Contoh bilangan di sini, sederet rumah. Ini maksud dia kedudukan yang tersusun. Seterusnya, contoh ayat kedua, pelumba motosikal itu telah berjaya menunggang motosikalnya melepasi deretan kereta. Biasanya apabila kita menonton aksi yang kurang sesuai, kita tak boleh praktikkan di rumah. Itu adalah aksi seorang yang profesional, mereka memang terlatih. Baik, contoh gambar yang cikgu paparkan untuk kamu bina ayat di sini ialah sederet kedai dan deretan kereta. Penjodoh bilangan buku merujuk kepada benda yang berketul atau berbongkah seperti roti, sabun dan benang. Contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan penjodoh bilangan buku ialah Puan Siti membeli sebuku roti di kedai runcit. Ini maksud dia roti bukan sekeping roti yang berbuku. Nanti ada gambar cikgu sertakan nanti. Dan contoh ayat yang kedua, Aidil mandi menggunakan sebuku sabun. Okey, yang ni contoh sebuku roti. Dan gambar yang kedua, sebuku sabun. Penjodoh bilangan helai merujuk kepada benda yang nipis dan lebar. Kita lihat contohnya seperti baju, daun, kain, kertas, rambut
dan tuala. Contoh ayat, Puan Salmi menjahit sehelai baju kurung untuk anak gadisnya. Penjodoh bilangan yang cikgu guna dalam ayat ini ialah sehelai baju. Ya? Contoh ayat kedua yang boleh kita bina berdasarkan penjodoh bilangan helai ialah si punai menjatuhkan sehelai daun ke dalam sungai untuk menyelamatkan sang semut. Okey, penjodoh bilangan yang cikgu guna di sini ialah sehelai daun. Okey, contoh gambar cikgu paparkan sehelai kemeja biru dan juga sehelai daun. Seterusnya, penjodoh bilangan butir. Ya, murid-murid, apakah benda yang kita gunakan sebagai penjodoh bilangan butir? Ya, masih ingat lagi tak? Ya, betul. Benda yang bulat atau kecil. Kita gunakan butir. Ya. Contohnya seperti batu, beras, benda yang kecil saja. Telur, permata, manik, peluru dan nasi. Ya, ini maksudnya benda yang kecil-kecil. Kita gunakan butir. Ya. Ya, contoh ayat boleh kita bina berdasarkan penjodoh bilangan butir ialah Inspektor Hadi memasukkan beberapa butir peluru ke dalam pistolnya. Okey, penjodoh bilangan yang cikgu guna di sini ialah beberapa butir peluru. Ayat yang kedua, Chef Daniel menggunakan 5 butir telur untuk membuat kek buah. Penjodoh bilangan yang cikgu guna di sini berdasarkan butir ialah 5 butir telur. Dan contoh gambar yang cikgu paparkan, ya, 3 butir telur dan sebutir permata. Ya, permata memang amat bernilai lah ya. Seterusnya, penjodoh bilangan batang. Ya, agak kamu, apakah benda yang kita gunakan sebagai penjodoh bilangan batang ini, murid-murid? Mungkin dah lama ya kamu pelajari daripada tahun 1 sampai tahun 6. Okey, batang merujuk kepada benda yang panjang. Ya, benda panjang seperti galah, pensel, gigi, jalan, sungai, paku dan sebagainya. Okey, contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan penjodoh bilangan batang. Datuk menggunakan sebatang galah untuk mengait dahan pokok yang sekah itu. Okey, penjodoh bilangan cikgu guna di sini sebatang galah. Okey, murid-murid, okey, apa yang kamu faham dengan pokok yang sekah? Pokok yang sekah ni pokok yang dah hampir reput dan rosak. Ya, ini maksud dia ada berlaku penambahan kosakata pada hari ini. Ya. Baik, contoh ayat yang kedua. Sebatang sungai di kampung itu telah dicemari dengan sampah sarap dan sisa buangan kilang. Okay, cikgu guna di sini sebatang sungai. Sebatang sungai, sebatang jalan raya, itu merujuk kepada benda yang panjang. Okay, pastikan kamu menggunakan penjodoh bilangan mengikut konteks ayat yang betul. Itu adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, contoh gambar yang cikgu paparkan di bawah ini, sebatang sungai. Okey, kamu boleh membina ayat selepas ini. Dan juga sebatang paku. Baik, mari kita lihat contoh penjodoh bilangan selanjutnya. Okey, penjodoh bilangan gugus. Ya, murid-murid, apakah benda yang kita gunakan untuk penjodoh bilangan gugus? Okey, boleh tulis di ruangan komen. Ya, betul. Gugus merujuk kepada buah-buahan dan benda yang berkelompok. Itu kita kata gugus. Ya. Okey, contoh benda seperti anggur. Ya. Tengok anggur dia bergugus-gugus. Maksud dia dalam berkelompok. Okey, lansat, kelapa sawit, kunci. Okey, kunci kalau satu kita guna sebatang kunci. Tapi apabila banyak
jenis kunci, kunci rumah, kunci kereta, kunci bilik dan sebagainya. Letakkan sekali, kita gunakan gugus. Ya. Begitu juga dengan pulau. Ya. Kalau pulau, satu saja pulau, kita guna sebuah pulau. Tetapi apabila banyak pulau yang terletak secara berkelompok atau berkumpulan, contohnya Pulau Langkawi. Okey, Pulau Langkawi dikelilingi oleh gugusan pulau-pulau kecil. Cikgu rasa hampir 99 buah pulau-pulau kecil yang terletak di sekeliling Pulau Langkawi. Tapi yang diduduki hanya 2 buah pulau sahaja, ya, iaitu Pulau Langkawi dan juga Pulau Tuba. Ya. Itu kita katakan segugus pulau, maksud ataupun gugusan pulau. Ini adalah salah satu soalan yang berunsur kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi ataupun hot item yang sering diuji, ya, dalam soalan peperiksaan. Ya. Cikgu dah kongsikan soalan-soalan yang kebat yang sering diuji. Salah satunya adalah penjodoh bilangan. Ya. Pastikan murid-murid dapat menguasai sepenuhnya, ya, penjodoh bilangan pada hari ini. Baik, contoh ayat yang kita boleh bina berdasarkan penjodoh bilangan gugus. Contoh ayat, Saprina makan segugus anggur merah kegemarannya. Okey, cikgu gunakan penjodoh bilangan untuk gugus pada hari ini. Untuk kita membina ayat ialah segugus anggur. Baik, ayat yang kedua, Cikgu Ayu memasukkan segugus kunci ke dalam tas tangan merahnya. Okey, cikgu gunakan segugus kunci. Ini maksud dia benda yang berkelompok, dia terletak banyak dalam satu tu kita panggil gugus. Okey murid-murid, cikgu pada hari ini, okey, apa maksud tas tangan ni? Okey, tas tangan ni maksud dia sinonim, perkataan sinonim dengan dia ialah beg tangan. Ini maksud dia kita belajar kosakata yang tinggi sedikit, ya. Kita boleh gunakan tas tangan ataupun beg tangan, ya. Baik, contoh gambar yang cikgu kongsikan di bawah ini ialah 3 gugus anggur yang berbeza warna. Agak-agak apakah anggur kegemaran kamu? Rasanya yang paling manis anggur apa, ya? Anggur merah rasanya, ya, yang paling manis. Okey. Baik, seterusnya ini segugus kunci. Apabila kita masukkan kunci, banyak-banyak ni lah, ya. Kunci bilik ada dalam tu, kunci kereta, kunci rumah, macam-macam jenis kunci. Bayang kalau hilang satu gugus ni, tak masuklah rumah lah kamu, ya. Okey, penjodoh bilangan seterusnya ialah gelung. Gelung merujuk kepada benda yang berlingkar atau berlengkung. Kita guna sebagai gelung. Kita lihat ataupun benda yang berkeluk dan ikal. Contoh benda yang kita menggunakan penjodoh bilangan gelung ni ialah tali, rotan dan rambut. Kita boleh guna gelung, ya. Okey, contoh ayat yang kita boleh bina berdasarkan penjodoh bilangan gelung. Syafiq menggunakan segelung tali untuk mengikat pagar. Yes. Penjodoh bilangan cikgu guna gelung hari ini ialah segelung tali. Yeah. Dan contoh ayat kedua, Pakcik Hasan melayur 6 gelung rotan untuk membuat bakul. Ya, biasanya ini adalah hasil kraft tradisional yang patut kita pertahankan, ya, dari generasi ke generasi. Ini adalah warisan dan budaya kita, ya. Baik, ini contoh yang gambar cikgu paparkan. Ni ada 3 gelung rotan dan juga segelung tali untuk kamu membina ayat, ya. Untuk kita salah satu kita kemahiran menulis, untuk kita mantapkan lagi penulisan kamu, ya. Baik, seterusnya penjodoh bilangan rawan. Ini yang sering diuji dalam peperiksaan UPSR. Cikgu faham kamu amat bertuah, ya. Pada tahun ini tidak ada peperiksaan UPSR, tapi
ingat, seperti mana cikgu ungkapan cikgu pada awal tadi, pembelajaran adalah sepanjang hayat. Maksud dia, kita belajar daripada kita dalam buaya lagi sampailah kita ke liang lahat. Dan lahat tak belajarlah, dah meninggal. Maksud dia, apa yang ingin disampaikan dalam ungkapan Melayu ini, maksud dia pembelajaran secara berterusan. Jadi maksud dia bukan semata-mata untuk kita menghadapi peperiksaan sahaja. Baik, kita lihat contoh penjodoh bilangan rawan. Kita gunakan untuk benda yang halus, labuh dan bersirat. Contoh dia seperti jala, jaring dan pukat. Ini memang soalan yang popular yang sering diuji kalau murid-murid lihat dalam contoh-contoh soalan UPSR yang terdahulu, memang banyak soalan yang berkaitan dengan rawan. Tapi malang sekali murid-murid tak dapat nak menjawab dengan tepat sebab tak memahami. Maksud dia, kita nak gunakan penjodoh bilangan mengikut konteks ayat yang betul. Baik, contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan penjodoh bilangan rawan ialah Saiful menebar serawan jala ke dalam sungai. Penjodoh bilangan cikgu guna dalam ayat ini ialah serawan jala. Ayat kedua, ayah menyirat serawan pukat di anjung rumah. Penjodoh bilangan yang cikgu gunakan dalam ayat kedua ialah serawan pukat. Di sini menyirat. Menyirat maksud dia membaiki pukat. Mungkin yang koyak yang koyak ataupun dah sudah rosak. Kita gunakan sirat ataupun menyirat. Baik, contoh gambar cikgu paparkan di bawah ialah serawan pukat dan serawan jala. Yang ini khas kita gunakan ataupun salah satu kaedah untuk menangkap ikan. Mungkin murid-murid yang tepi pantai agak sinonim lah dengan aktiviti menangkap ikan ini. Baik, penjodoh bilangan kita yang seterusnya ialah papan. Papan bukan yang dibuat daripada kayu tu murid-murid. Papan ni merujuk kepada benda yang berbentuk kepingan. Agak-agak kamu, apakah penjodoh bilangan bagi papan yang ada di sekitar kita ataupun yang pernah kamu pelajari sebelum ni? Masih ingat lagi? Tulis di ruangan komen. Baik, penjodoh bilangan papan kita gunakan bagi benda yang keping, berbentuk keping seperti petai, mercun dan coklat. Murid-murid ada yang pandai makan petai? Sedap petai, walaupun bau dia agak kurang menyenangkan, tapi bagi peminat petai memang sedap lah. Baik, contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan penjodoh bilangan papan ialah nenek merebus 5 papan petai untuk dibuat ulam. Penjodoh bilangan gunakan di sini 5 papan petai. Ayat kedua, Alvin membakar beberapa papan mercun di halaman rumahnya. Penjodoh bilangan cikgu gunakan untuk ayat kedua, beberapa papan mercun. Contoh gambar cikgu paparkan, beberapa papan petai dan sepapan mercun. Murid boleh membina ayat untuk mengukuhkan aspek penulisan kamu. Seterusnya, penjodoh bilangan tandan. Murid-murid, benda apa yang kita gunakan sebagai penjodoh bilangan tandan? Tandan merujuk kepada buah-buahan yang bertandan. Seperti pisang, kelapa sawit, kelapa, pinang dan sebagainya. Berbeza murid-murid, sesikat dan setandan. Contoh kalau pisang, berbeza sesikat dan setandan. Baik, contoh
ayat yang boleh kita bina berdasarkan penjodoh bilangan tandan. Ayah menebang setandan pisang di kebun. Okey, penjodoh bilangan cikgu gunakan pada ayat yang pertama, setandan pisang. Ayat kedua, pekerja ladang itu memotong beberapa tandan kelapa sawit menggunakan sebilah sabit. Okey, penjodoh bilangan untuk ayat kedua, beberapa tandan kelapa sawit. Okey, ini murid-murid. Contoh gambar cikgu paparkan setandan pisang. Okey. Dan setandan kelapa sawit. Seterusnya, penjodoh bilangan ulas. Ya murid-murid, apakah benda yang kita gunakan sebagai penjodoh bilangan ulas ya? Okey. Pernah makan buah durian? Pasti enak kan? Sekarang ni memang musim raja buah-buahan, musim durian ya. Baik, contoh benda yang menggunakan penjodoh bilangan ulas seperti durian, cempedak, limau dan nangka. Okey, ini merujuk kepada isi buah yang berpangsa ya. Contoh ayat kita boleh bina di sini. Adik makan 5 ulas durian. Okey, penjodoh bilangan ulas digunakan di sini 5 ulas ya, 5 ulas durian. Dan ayat kedua, Azrin membeli beberapa ulas cempedak goreng untuk minum petang ya. Beberapa ulas cempedak. Okey, gambar cikgu paparkan. Okey, terdapat beberapa ulas durian ya, dan beberapa ulas cempedak. Baik, kita teruskan pembelajaran kita berkaitan dengan penjodoh bilangan kita pada hari ini. Utas. Okey. Utas merujuk kepada benda yang panjang seperti tali, jam tangan, dawai dan rantai. Okey, contoh ayat yang kita boleh bina berdasarkan penjodoh bilangan utas. Encik Zamri menghadiahi isterinya seutas rantai emas pada hari ulang tahun perkahwinan mereka. Dan nenek menggunakan seutas tali untuk mengikat lidi yang dirautnya. Okey, berdasarkan ayat ini cikgu menggunakan seutas rantai dan seutas tali. Okey, gambar yang cikgu paparkan ini seutas rantai emas dan seutas jam tangan. Ya. Seterusnya, gemal. Okey, murid-murid pernah dengar tak perkataan gemal? Mungkin jarang-jarang kamu mendengar perkataan gemal. Gemal, apabila kita tidak memahami sesuatu perkataan, kita tak tahu nak menggunakan di tempat yang betul. Ya? Kita lihat gemal. Okey, contoh. Cikgu bagi contoh dulu supaya kamu lebih memahami. Ini gemal ni seperti contoh dia padi. Nah, rumput, jerami atau serai. Okey. Iaitu merujuk kepada benda yang boleh digenggam dan diikat. Ini kita guna gemal. Ya? Baik, contoh ayat boleh kita bina berdasarkan penjodoh bilangan gemal. Pak Zali memegang segemal anak benih untuk ditanam di sawahnya. Okey. Penjodoh bilangan cikgu guna di sini segemal anak padi. Dan ayat kedua, Makcik Siti menggunakan segemal serai untuk membuat rendang ayam. Okey. Penjodoh bilangan cikgu gunakan untuk ayat kedua, segemal serai. Okey, mari kita lihat paparan gambar. Ini cikgu masukkan segemal. Maksud dia pegang dengan jari ataupun secekak macam ni. Ini maksud dia gemal. Ya? Dan juga di gambar yang kedua. Okay, maksud dia benda yang boleh kita genggam dan kita boleh ikat. Itu maksud dia gemal. Ya? Pastikan murid-murid memahami dan dapat menggunakan mengikut konteks ayat yang betul. Ya? Seterusnya,
Yang ini adalah salah satu penjodoh bilangan yang mengandungi unsur kemahiran berfikir aras tinggi, yang selalu murid-murid tidak memahami ataupun terlepas pandang, yang ataupun kita jarang menggunakan penjodoh bilangan ini dalam kehidupan kita seharian. Baik, kita lihat penjodoh bilangan untai. Okey, cuba bagi contoh dulu supaya kamu lebih faham. Okey, untai ni contoh dia rantai mutiara. Okey, berbeza kan daripada rantai emas, sebab dia rantai mutiara ni macam dia berbutir-butir sikit kalung belian, tasbih, pasti murid tak asing lagi kan dalam kehidupan kita masyarakat Melayu beragama Islam. Tasbih ni kita guna untuk berzikir dan berwirid. Okey, seterusnya sajak kita guna untai, okey, madah, pantun dan sebagainya. Okey, kita lihat untai ni merujuk kepada penjodoh bilangan bagi benda yang bercucuk atau tulisan yang berangkap. Okey, tulisan yang berangkap ni merujuk kepada sajak, madah, pantun, syair dan sebagainya. Okey. Contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan penjodoh bilangan untai. Datuk berzikir menggunakan seuntai tasbih selepas sembahyang. Okey, cikgu gunakan penjodoh bilangan di sini seuntai tasbih. Contoh ayat kedua, Cikgu Azlina memulakan ucapan dengan membaca seuntai madah yang indah. Okey, penjodoh bilangan untai, seuntai madah Okey, paparan gambar ini cikgu masukkan rantai mutiara. Berbeza daripada rantai emas yang cikgu paparkan dalam gambar slide sebelum ini. Ini maksud dia, dia berbutir-butir macam ni, berbiji-biji lah kalau orang polis cakap. Okey, untuk membezakan untai dengan utas dan seterusnya ini tasbih. Maksud dia benda yang bercucuk. Maksud dia dikarang, dia rangkai di sini, kita panggil untai lah Okey, murid-murid boleh bina ayat berdasarkan gambar yang cikgu paparkan ni Baik. Kita dah pelajari pelbagai jenis penjodoh bilangan yang sering kita pelajari Baik, pada hari ini aktiviti pembelajaran kita. Okey, apa yang cikgu maklumkan awal slot cikgu tadi, cikgu perlukan buku teks Bahasa Melayu tahun 6 untuk kita melakukan aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan menjudahkan cerita berdasarkan rangsangan jawapan dengan menggunakan kata nama dan penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar yang telah diberikan Okey, murid-murid dah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 6 dan juga alat tulis untuk sama-sama kita menyudahkan cerita sebagai salah satu aktiviti pembelajaran kita pada hari ini Okey, saya ingat lagi masih ada bersama kamu buku teks tahun 6. Okey, bila lama dah bercuti cari buku pun tak jumpa. Okey. Baik. Untuk aktiviti pembelajaran pada hari ini, kamu boleh membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 6, muka surat 6. Okey? Surat 6. Okey. Baik, murid-murid, kamu suka tak pergi berkelah? Ya, pasti suka kan? Banyak tempat-tempat menarik yang kita boleh pergi berkelah. Mungkin kawasan air terjun, kawasan tepi pantai, dan sebagainya. Kalau tak ada tempat pun, belakang rumah kita pun boleh kita berkelah. Banyak manfaat apabila kita berkelah, terutamanya ketika bersama keluarga. Okey, contohnya kita dapat mengurangkan stres, menenangkan fikiran, dan yang lebih penting apabila kita berkelah bersama keluarga, dia dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okey, murid-murid dah bersedia untuk aktiviti pembelajaran kita pada hari ini? Okey, seronoknya keluarga Amar. Ini dia bagi dah bagi bina ayat dan kita akan menjudahkan cerita berdasarkan rangsangan gambar yang telah diberikan. Ini beri 4 keping gambar ataupun gambar bersiri terpanggil. Kita akan sama-sama membina ayat berdasarkan rangsangan yang diberikan. Okey. Seronoknya keluarga Amar. Keluarga Amar sering melakukan aktiviti rekreasi pada hujung minggu dan musim cuti sekolah. Baru-baru ini, mereka berkunjung ke hutan lipur Lata Bayu, Baling, Kedah. Encik Zakaria memandu, okey, jeng. Okey, kita akan bina ayat. Okey. Baik, kita lihat rangsangan ayat pertama. Okey. Encik Zakaria memandu kereta. Kita akan bina ayat berdasarkan
gambar-gambar yang ada di sekitar di dalam yang telah diberikan ni menggunakan kata nama am dan juga penjodoh bilangan. Okey, seterusnya ayat gambar yang kedua. Okey, gambar ketiga dan juga gambar keempat. Seterusnya apabila kita membina keempat-empat ayat ataupun kita menjudahkan karangan berdasarkan gambar yang telah diberikan, kita akan sudahi dengan karangan kita dengan satu rangkap ayat yang di bawah ini. Baik, jom kita berkelah bersama-sama cikgu. Okey, seronoknya keluarga amal. Okey, masih ingat lagi? Okey, penjodoh bilangan yang kita telah pelajari pada awal tadi. Okey, apa gambar yang boleh kita, rangsangan gambar telah diberikan yang boleh kita guna untuk membina ayat. Baik, lihat penjodoh bilangan yang boleh sesama kita pelajari pada hari ini. Okey, boleh tulis di ruangan komen. Penjodoh bilangan berdasarkan gambar ni. Okey, ya, betul. Sebuah kereta. Okey, sebuah rumah. Okey, dan sebatang pokok boleh ataupun kita nak buat derek pokok pun boleh. Okey, baik. Boleh bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan tadi. Okey. Okey, contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan rangsangan gambar yang pertama ni. Okey, dah cikgu sediakan sama-sama kita pelajari. Kamu sebagai aktiviti pengukuhan kamu boleh membina ayat menggunakan ayat kamu sendiri. Kita menyudahkan karangan. Okey. Okey, contoh ayat yang kita boleh bina di sini dengan menggunakan kata nama dan penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan rangsangan gambar yang kita berikan. Okey, Encik Zakaria memandu sebuah kereta yang berwarna merah. Okey, perkataan yang cikgu warnakan dengan warna merah ini adalah ialah penjodoh bilangan, ya. Dan juga kita menggunakan bersama dengan kata nama am, ya. Contoh ayat yang kita boleh bina, Encik Zakaria memandu sebuah kereta yang berwarna merah. Semasa dalam perjalanan, mereka melalui sebuah kawasan kampung yang dipenuhi dengan deretan pohon yang menghijau di kiri dan kanan jalan. Ketika melalui sebatang jalan kampung, mereka melihat beberapa buah rumah tradisional yang sangat cantik dan unik. Baik, sama-sama kita lihat penjodoh bilangan yang terdapat dalam gambar ini. Sebuah kereta, okey. Sebuah kawasan kampung, deretan pohon, okey, banyaklah pokok-pokok di sekeliling ataupun di kiri kanan jalan, sebatang jalan dan beberapa buah rumah tradisional. Okey. Seterusnya, gambar kedua. Perhatikan betul-betul murid-murid. Apakah kata nama am dan juga penjodoh bilangan yang sesuai ataupun yang terdapat dalam gambar ni? Okey. Okey, mula sekali kita lihat ni. Di sebalik berhampiran dengan gumpalan awan ni. Okey. Ini burung. Ya, dia kata kalau satu kita guna seekor, tapi ni mereka dalam bentuk, okey, burung-burung ni dalam bentuk kumpulan. Kita guna sekawan, maksud dia dalam jumlah yang banyak ataupun dalam kumpulan. Okey. Dan yang kedua, ya, betul. Mereka mengambil gambar ataupun menangkap gambar menggunakan apa, murid-murid? Kamera. Okey, jom sama-sama kita bina ayat berdasarkan rangsangan gambar yang kedua ni. Okey. Okey, contoh ayat yang kita boleh bina berdasarkan rangsangan gambar ni. Setelah memandu hampir 2 jam, mereka pun tiba di sebuah kawasan perkelahan hutan lipur Latabayu. Kawasan tersebut sangat indah dan nyaman. Mereka melihat sekawan burung berterbangan lalu hinggap di dahan pokok yang banyak terdapat di situ. Sebelum masuk ke kawasan perkelahan, mereka mengambil gambar dengan menggunakan sebuah kamera untuk kenangan. Okey, contoh penjodoh bilangan yang cikgu gunakan di sini, sekawan burung dan sebuah kereta. Okey, murid-murid, boleh tak bina ayat? Okey, insya-Allah, ya. Baik. Seterusnya kita pergi kepada rangsangan gambar yang ketiga. Okey, cuba lihat betul-betul gambar ini. Okey, banyak betul kata nama am dan juga penjodoh bilangan yang kita boleh guna untuk kita membina ayat dan kita menulis karangan, ya.
karangan bentuk cerita. Okey, lihat contoh di sini. Okey, murid-murid ni apa ni? Okey, tulis dalam komen. Okey, sepotong kek. Okey, pencontoh bilangan ini. Ya, sebiji kek. Dan ini pula. Okey, banyak ni. Okey, diikat dalam satu ni, kita panggil apa ni? Penjodoh bilangan sesuai. Berdasarkan rambutan yang diikat ni. Ya, betul. Segugus. Segugus rambutan. Nampak tak di sini? Okey, segugus lansat. Okey, yang ni pisang. Kalau bentuk macam ni kita guna apa, murid? Okey, sebiji ke? Setandan ke? Sesikat ke? Ya, betul. Ni sesikat pisang. Ya. Dan ini beberapa ketul kuih. Dan di tepi makanan ni, ada beberapa biji gelas dan juga sebiji jak. Okey. Banyak ni penjodoh bilangan di sini yang kita boleh bina untuk kita menjudahkan karangan kita. Okey, seterusnya di sini. Okey, ni sebuah air terjun. Ni batu pun boleh. Apa penjodoh bilangan yang sesuai? Yang kita dah pelajari tadi, betul. Untuk batu. Okey, betul ya. Baik. Okey, antara contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan rancangan gambar ni. Apabila tiba di kawasan perkelahan, Aman membentang segulung tikar untuk meletakkan bekalan yang dibawa. Mereka berkelah berhampiran sebuah air terjun. Ibu Aman menghidangkan sebiji kek dan beberapa ketul kuih yang lazat. Ibu Aman juga turut membawa segugus rambutan, segugus lansat dan sesikat pisang sebagai pencuci mulut. Okey, seterusnya gambar yang keempat. Okey, contoh ayat yang boleh kita bina ataupun karangan yang kita boleh bina di sini. Selepas itu mereka mandi-manda di kawasan air terjun yang jernih dan dingin itu. Air terjun itu sejuk seperti salji. Ini cikgu maksudkan salah satu aksesori ataupun untuk mengindahkan lagi karangan kamu. Ya, kita boleh menggunakan peribahasa dan sebagainya untuk kita menambahkan markah ataupun menjadikan karangan kita lebih menarik. Ya. Air terjun itu sejuk seperti salji kerana dikelilingi dengan beberapa ketul batu yang besar. Mereka berasa amat teruja apabila melihat beberapa ekor ikan berenang-renang di dalam air yang jernih bak cermin itu. Selepas mandi-manda dan menikmati juadah yang dibawa, mereka bersiap-siap untuk pulang. Okey, penjodoh bilangan di sini cikgu gunakan beberapa ketul batu, beberapa ekor ikan. Ya. Baik, kita dah siap menyudahkan karangan bentuk cerita kita pada hari ini. Jom kita sama-sama baca karangan yang kita cikgu telah hasilkan dan sama-sama kita pelajari pada hari ini. Okey. Seronoknya keluarga Aman. Keluarga Aman sering melakukan aktiviti rekreasi pada hujung minggu dan musim cuti sekolah. Baru-baru ini mereka berkunjung ke hutan Lipur Latabayu, Baling Kedah. Encik Zakaria memandu sebuah kereta yang berwarna merah. Semasa dalam perjalanan, mereka melalui sebuah kawasan kampung yang dipenuhi dengan deretan pohon yang menghijau di kiri dan kanan jalan. Ketika melalui sebatang jalan kampung, mereka melihat beberapa buah rumah tradisional yang sangat cantik dan unik. Setelah memandu hampir 2 jam, mereka pun tiba di sebuah kawasan perkelahan hutan Lipur Latabayu. Kawasan tersebut sangat indah dan nyaman. Mereka melihat sekawan burung berterbangan lalu hinggap di dahan pokok yang banyak terdapat di situ. Sebelum masuk ke kawasan perkelahan, mereka mengambil gambar dengan menggunakan sebuah kamera untuk kenangan. Apabila tiba di kawasan perkelahan, Amar membentang segulung tikar untuk meletakkan bekalan yang dibawa. Mereka berkelah berhampiran sebuah air terjun. Ibu Amar menghidangkan sebiji kek dan beberapa biji kuih yang lazat. Ibu Amar juga, cikgu ni huruf kecil di sini ya, sepatutnya huruf besar sebab kata nama khas ya. Ibu Amar juga turut membawa segugus rambutan, segugus lansat dan sesikat pisang sebagai pencuci mulut.
Selepas itu, mereka mandi-manda di kawasan air terjun yang jernih dan dingin itu. Air terjun itu sejuk seperti salji kerana dikelilingi dengan beberapa ketul batu yang besar. Mereka berasa amat teruja apabila melihat beberapa ekor ikan berenang-renang di dalam air yang jernih bak cermin itu. Selepas mandi-manda dan menikmati juadah yang dibawa, mereka bersiap-siap untuk pulang. Perkelahan tersebut bukan sahaja menggembirakan, tetapi juga mengeratkan hubungan kekeluargaan. Amar dan Irfan berasa sungguh seronok kerana dapat beriadah bersama-sama dengan keluarga. Okey, cikgu harap murid-murid dapat membuat aktiviti pengukuhan menyudahkan cerita menggunakan ayat kamu sendiri. Okey. Baik, sebagai salah satu proses pengukuhan, cikgu ada sediakan beberapa soalan untuk supaya kamu lebih memahami apa yang telah kita pelajari, iaitu berkaitan dengan penjodoh bilangan kita pada hari ini. Okey, ini soalan UPSR 2017. Okey, tandakan right di dalam petak yang disediakan bagi mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah. Okey, contoh 1, pegawai keselamatan itu menyandang, ada selaras, sebatang, sekaki, ada senapang semasa bertugas di pondok pengawal. Okey. Yang kedua, Puan Sarimah melekatkan stem pada surat yang hendak diposkan kepada anaknya. Okey. Apa yang perlu kamu lakukan seperti telah cikgu kongsikan sebelum ni dalam teknik menjawab bahasa Melayu pemahaman. Okey. Kena pasti kata kunci berdasarkan ayat ini. Baik, berdasarkan ayat ini kata kunci ialah senapang. Okey. Apa penjodoh bilangan yang sesuai kita guna senapang ni? Kita guna selaras. Yang kedua, Puan Sarimah melekatkan sekeping stem pada sepucuk surat yang hendak diposkan kepada anaknya. Okey, betul tak jawapan kamu dengan jawapan cikgu? Okey, tahniah. Baik, seterusnya soalan aneka pilihan bahagian A. Ini soalan UPSR 2007. Okey, beberapa kertas dan beberapa percakai yang tidak diperlukan lagi dimasukkan ke dalam tong sampah. Okey, pastikan murid-murid mencari kata kunci dahulu supaya dapat menjawab dengan jawapan yang tepat. Seperti cikgu selalu kongsikan, terdapat 2 jawapan yang salah, 1 jawapan betul dan 1 jawapan yang tepat. Yang mana satu pilihan kamu? Ya, pastikan dapat menjawab dengan jawapan yang tepat. Okey, pastikan kata kunci kamu. Okey, kata kunci berdasarkan soalan ini kertas dan juga percakain. Okey, jawapan berdasarkan soalan ini beberapa helai kertas dan beberapa cebis percakain yang tidak diperlukan lagi dimasukkan ke dalam tong sampah itu. Okey, cebis ni murid-murid kita guna untuk benda yang kecil-kecil. Contoh tu koyak kertas tu cebisan kertas ataupun daging kita dah siap-siap dia tu kita guna cebis cebisan maksudnya benda yang kecil-kecil kita guna cebis Baik, soalan pengukuhan seterusnya. Okey, beberapa cendawan tumbuh pada batang pokok yang reput. Baik, murid, apa jawapan yang tepat di sini? Okey, jawab di ruangan komen. Ya, kata kunci di sini cendawan. Okey, penjodoh bilangan yang sesuai ialah kaki. Okey, beberapa kaki cendawan tumbuh pada batang pokok yang reput. Okey, seterusnya, Faizal telah menjamu kawan-kawannya dengan 2 lansat dan beberapa cempedak goreng. Okey, tadi kita dah pelajari dalam slide pembelajaran sebelum ni. Pastikan murid-murid dapat menjawab dengan tepat. Ya, apa jawapan kamu? Okey, kena pasti dahulu kata kunci. Kata kunci bagi soalan ini ialah langsat dan cempedak goreng. Jadi jawapan yang tepat, gugus dan ulas. Faizal telah menjamu kawan-kawannya dengan 2 gugus lansat dan beberapa cempedak goreng. Baik, soalan pengukuhan seterusnya. Terdapat tepak sirih dan sekacik di atas meja itu. Okey, apa jawapan yang tepat? Okey, terlihat bersama-sama. Okey, kata kunci di sini tepak sirih dan kacik. Okey, jadi jawapan yang sesuai, okey, sebuah tepak sirih
dan juga sebilah kacip. Okey. Bilah ni kita gunakan untuk benda yang tajam ya. Kita dah pelajari dalam slide sebelum ni ya. Baik, seterusnya. Beberapa kertas dan beberapa percakaian yang tidak diperlukan lagi dimasukkan ke dalam tong sampah. Ini soalan yang tadi ya, maaf ya. Okey. Baik, seterusnya. Ibu meminta saya mengambilkan ni jam tangan dan kalung mutiara di dalam laci biliknya. Okey. Murid-murid kena pasti dahulu yang mana satu kata kunci berdasarkan soalan ini. Okey, sama-sama kita cari jawapan yang tepat. Okey, jawab di ruangan komen, jangan lupa. Okey, kata kunci bagi soalan ini ialah jam tangan dan kalung mutiara. Okey, jawapan yang sesuai di sini seutas dan seuntai. Okey, untuk soalan ini ibu meminta saya mengambilkan seutas jam tangan dan seuntai kalung mutiara di dalam laci biliknya. Okey, seterusnya emak memasukkan beberapa cecair perasa vanila ke dalam adunan kek itu. Okey, apa yang sesuai di sini? Jawapan yang sesuai di sini, ya, kata kunci cecair perasa vanila. Okey, titis, ya. Okey. Macam mana murid-murid? Murid-murid memahami tak kata penjodoh bilangan yang kita pelajari pada pagi ini? Okey, banyak contoh-contoh penjodoh bilangan yang cikgu kongsikan bersama-sama kamu. Pada hari ini kita telah berjaya, okey, menyudahkan cerita dengan menggunakan kata nama dan juga penjodoh bilangan. Harapan cikgu, semoga perkongsian cikgu pada hari ini dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya. Okey, baik, cikgu sudahi dengan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersuah lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.